Tiap-tiap hari 70,000 malaikat masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Dan bahawasanya adalah Baitul Ma'mur itu pada langit yang ketujuh, di bawah syurga dan berbetulan dengan Ka'batullah. Ini pandangan ni saya tak tahu dia ambil dari mana, tapi kita saja ceritalah. Baitul Ma'mur langit ketujuh, betul lah. Baitul Ma'mur ni duduk di bawah daripada syurga. Maksudnya atas Baitul Ma'mur ni dah syurga dah. Dan Baitul Ma'mur di langit ketujuh ni, dia tu kalau kita letak satu tali lurus ke bumi ni, dia sampai kena dekat Mekah, dekat Kaabah. Dia setentang tempat dia. Jikalau dijatuhkan daripada batu, nescaya jatuh di atas Kaabah. Daripada Baitul Ma'mur tu, kalau kita lempar batu, dia akan jatuh kena Kaabah. Dia daripada langit ketujuh tu. Maksud dia setentang kedudukannya. Maka keluar ia dan keluar sertanya segala mereka yang mukmin itu. Kita tengok sandaran dia dalam nota kita. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Memang ada lah. Kemudian aku melihat umatku dalam dua bahagian. Satu bahagian memakai pakaian putih seolah-olah kertas, dan satu bahagian lagi memakai pakaian yang kotor. Lalu aku masuk ke Baitul Ma'mur dan diikuti oleh umatku yang berpakaian putih. Sementara umatku yang berpakaian kotor disingkirkan, tidak boleh masuk. Kemudian aku bersembahyang bersama-sama orang yang ikut ke Baitul Ma'mur. Setelah itu kami semua keluar. Jadi sandaran dia kukuh. Cerita pasal mandi tadi, ada asar daripada Imam Baihaqi juga. Baginda pun masuk ke langit ketujuh, dan tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah beruban, sedang duduk di atas kerusi dekat pintu syurga. Di sampingnya satu kaum sedang duduk dengan muka yang putih seperti kertas. Lalu ada satu kaum dengan warna hitam di kulit mereka. Nampak satu orang lelaki duduk dekat tepi syurga. Siapa tu? Nabi Ibrahim lah tu. Di satu pihak ada kaum muka bersih, satu pihak kaum ni muka dah hitam. Kemudian mereka masuk ke dalam satu sungai lalu mandi. Ketika mereka keluar dari sungai itu, warna hitam yang terdapat pada diri mereka telah hilang. Kemudian mereka masuk sungai yang lain dan mandi. Ketika mereka keluar dari sungai itu, tiba-tiba mereka sudah sama dengan warna sahabat mereka yang lain. Maksudnya, orang-orang yang bertaubat, dia punya taraf sama dengan orang-orang yang tak pernah buat salah. Itu cerita lah. Jadi sungguh pun kita ni orang biasa, orang awam, kita bukan ulama. Orang-orang soleh mungkinlah. Mereka ni digambarkan orang bersih, orang putih. Putih, pakaian putih. Maksud dia boleh masuk syurga senang-senang. Yang kita ni orang awam, kita ada buat salah, baik pun kita buat, salah pun kita buat. Tapi kalau kita bertaubat, ikut cerita ni tadi, kita standing dengan orang soleh tu tadi. Asalkan kita mau taubat je. Sebab dia kata sini, tiba-tiba mereka sudah sama warna dengan sahabat mereka yang lain. Orang yang kelabu tadi dah sama dah warna dia dengan orang yang soleh-soleh tadi. Jadi tak ada masalah. Dengan syarat kita rajin taubat saja, maka kedudukan kita boleh sama dengan para ulama, insya-Allah. Kemudian Nabi Malaikat Jibril pun beritahulah, lelaki tua itu ialah bapa kamu. Bukan bapa betul. Maksud dia datuk punya datuk punya datuk. Iaitu Nabi Ibrahim, orang yang mula-mula beruban di bumi. Adapun mereka yang mukanya putih ialah orang-orang yang keimanan mereka tidak dihiasi dengan kezaliman. Manakala orang yang hitam mukanya ialah orang yang mencampur adukkan amal soleh dengan amal yang buruk, lalu mereka bertaubat, dan Allah pun menerima taubat mereka. Jadi tak ada masalah. Ada satu orang pemuda tu, dia zaman muda dia suka minum arak, dia hisap ganja, kemudian dia makan pil-pil. Dia pun main sembang. Dia kata, macam mana sekarang ni nak taubat? Dia nak ikut jemaah tabligh. Dia nak taubat. Dia kata, dosa-dosa aku terhapus lah. Tak, memanglah terhapus. Kira bersih. Kalau dia taubat kira bersih lah. Yang dia buat dulu-dulu tu kira habis. Jadi dia pun seronok. Sebab apa? Allah tu maha pengampun. Bila kata maha pengampun ni, kita minta saja dia ampun terus. Tu maksud maha pengampun, salah satu maksud dia. Jadi dulu ni zaman muda dia, sekalipun dia tu buat jahat, bila dia bertaubat, Tuhan terima. Melainkan kesalahan dia sama-sama manusia. Tu kesalahan dia dengan diri sendiri. Dia minum arak kan, dia hisap ganja, tu kesalahan dengan diri dia sendiri, habislah. Tapi kalau dia salah dengan orang lain, dia ada curi, dia ada bunuh orang, dia ada melibatkan orang lain, dia kena minta maaf dengan orang tu, baru selesai.
Adapun sungai-sungai itu, sungai pertama ialah rahmat Allah, sungai kedua ialah nikmat Allah, dan sungai ketiga ialah Allah memberi mereka minuman dengan minuman yang suci. Jadi cerita tuan kitab kita ni tadi ada sandarannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terus kita sambung kepada apa yang ditulis oleh tuan kitab kita. Kemudian dibawa pula bagi Nabi bejana yang 3, dan memilih ia akan Laban. Maka membenarkan Jibril dengan katanya, telah Tuan hamba pilihkan asal kejadian bagi Tuan hamba dengan umat Tuan hamba. Dia macam kisah di bawah juga, masa Isra' dulu. Masa di Palestin, Nabi Muhammad pun dibagi pilihan nak minum air mana, dia minum susu. Sekali ni masa di langit ke-7 pun dibagi pilihan nak minum yang mana, dia minum susu juga. Kemudian maka diangkatkan keduanya kepada Sidratul Muntaha. Kita nak pergi Sidratul Muntaha dah. Dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi, maka diterima daripadanya. Dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas, maka diambil daripadanya. Jadi Sidratul Muntaha ni, dia satu sempadan, segala urusan daripada bumi ke langit dia akan stop di situ. Dia tak boleh lepas. Kena ada orang daripada atas pula mai ambil, baru bawa naik ke atas. Kemudian kalau perintah Tuhan daripada langit nak turun ke bumi, sampai ke Sidratul Muntaha dia tersekat. Ada orang pergi ambil pula di sana, bawa turun ke bumi. Dia cerita dia macam tu, Sidratul Muntaha. Tu dia kata urusan daripada bumi ke langit berhenti kat situ, urusan daripada langit ke bumi berhenti kat situ. Jadi segala urusan umat manusia ni dia terhenti pada Sidratul Muntaha. Nak lebih daripada tu tak boleh dah. Dia pembatas. Sidratul Muntaha ni dia atas daripada langit ke-7. Dan maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya, satu batang pohon kayu. Maka keluar daripada asal pohonnya itu 4 sungai. Dari dekat Sidratul Muntaha ni ada pokok besar, pokok Muntaha tu lah. Dan daripada pokok ni ada 4 batang sungai keluar. Suatu sungai daripadanya air yang tawar, air yang tiada berubah, maksudnya air tawar. Dan yang keduanya daripada Laban, yakni sungai daripada susu yang tiada berubah rasanya. Dan ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang meminum, sungai arak. Dan yang keempat sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Di sini dia tulis lilin. Tengok ada tak sandaran ni? Hadis riwayat Imam Muslim dalam nota kita. Setelah itu burak itu membawa kami naik ke Sidratul Muntaha, yang daun-daunnya seperti telinga gajah dan buah-buahnya seperti tempayan besar. Sidratul Muntaha ni pokok bidara. Sidratul Muntaha ni pokok bidara. Pokok bidara tu macam mana rupa kita tak tahu, sebab dia sangat besar dan dia ada daun-daun. Atas pada langit ke-7 tu, pokok bidara ni tadi ada daun-daun dia. Daun-daun dia macam telinga gajah. Jadi kita boleh gambar lah macam telinga gajah. Dan dia punya buah-buah dia macam tempayan-tempayan besar. Buah dia tu, ya? Tak kala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, maka Sidratul Muntaha berubah. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang dapat menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha kerana sangat indahnya.